Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fa bi'izzatika la ughrinannahum ajma'in illa ibadika minhumul mukhlasin. Sadaqallahul azim. Ayat ini merupakan janji yang dilakukan oleh iblis apabila ia disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia memilih untuk tidak sujud kepada Adam alaihissalam, tanda bersetuju sebagai menerima Adam sebagai khalifah Allah di atas muka dunia. Allah melaknatnya dan Allah Ta'ala memberikan tempoh untuk dia, sehinggalah pada hari yang akan dijanjikan, iblis serta konco-konconya akan dicampak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam neraka. Iblis memohon pelepasan daripada Allah untuk memastikan seramai-ramainya makhluk yang telah diciptakan oleh Allah daripada Bani Adam bersama-sama dengan mereka untuk masuk dalam neraka Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebenaran. Maka terjadilah dialog yang telah dibaca tadi. Qala fa bi'izzatika la ughniyannahum ajma'in. Dan iblis berkata, demi kekuasaanmu wahai Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka kesemuanya. Kisah tentang kesesatan manusia berlaku daripada manusia yang pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Hawa, Siti Hawa, ibu kepada sekalian manusia, tersesat dengan pujuk rayu dan tipu daya iblis, memakan buah yang terlarang, lalu akhirnya dicampak di atas muka dunia. Adam alaihissalam, manusia pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, merasa kasihan kepada pasangannya, lalu akhirnya turut sama dicampak ke atas muka dunia. Kisah kesesatan anak dan isteri kepada Nabi Nuh alaihissalam, ketika Nabi Nuh alaihissalam membawa Islam, agama yang benar untuk disampaikan kepada sekalian makhluk, tetapi anak dan isterinya memilih untuk tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kisah Qarun yang diberitakan sebagai salah seorang daripada saudara kepada Nabi Musa alaihissalam, seorang miskin yang taat dan wara, yang mempunyai peribadi yang unggul, dan diceritakan pula mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam kitab Taurat. Akhirnya tersesat daripada jalan kebenaran, lalu dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kekufuran. Ubaidillah bin Jahsi, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melakukan penghijrahan ke Habasyah akibat tekanan yang diterima olehnya dan tekanan yang diterima oleh umat Islam pada zamannya, akhirnya memilih untuk memeluk agama Nasrani dalam sebuah kisah yang terkenal, sehingga isterinya Ummu Habibah akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi ummahatul mukminin. Kisah kesesatan ini berlaku pada setiap zaman dan pada setiap tempat. Hari ini kesesatan manusia telah pun mencakupi segala kesesatan umat-umat zaman dahulu. Kalau dahulu kita lihat umat Nabi Lut sesat dengan LGBT, hari ini kita lihat masyarakat Melayu Islam
menerima konsep LGBT dalam hidup mereka. Kalau kita lihat Qarun menentang agama Nabi Musa alaihi salam, hari ini kita melihat pemerintah-pemerintah menentang agama Allah. Kalau kita lihat Qarun, Namrud, raja-raja, sultan-sultan mereka yang mempunyai pangkat dan harta sentiasa menjadi musuh kepada Islam dan menjadi sesat akibat kemegahan yang mereka ada. Kesemua jenis kesesatan itu ada pada hari ini. Bahkan telah berkali-kali di dalam perjuangan kita, dalam parti yang kita dokongi ini, Parti Islam se-Malaysia, beberapa golongan yang tidak menjadi pilihan, beberapa golongan yang tidak dipilih oleh Allah, akhirnya tidak menemui jalan, melainkan mengisytiharkan keluar daripada PAS, keluar daripada gerakan Islam. Sahabat-sahabat rahmati Allah, kita juga masih berjalan dalam perjuangan ni. Kita tidak kata kita tidak akan sesat selama-lamanya. Kita memohon doa kepada Allah agar kita tidak disesatkan oleh Allah daripada jalan ni. Lalu Iblis menyatakan kepada Allah, seramai-ramai manusia yang mereka sesatkan, tetapi mereka tidak mampu menyesatkan satu golongan manusia. Illa ibadika minhumul mukhlasin. Aku mampu menyesatkan siapa saja manusia, tetapi aku tidak mampu menyesatkan hamba-hambamu yang ikhlas berjuang di dalam agamamu. Tidak dapat kita bayangkan apabila Ramlah ataupun yang dikenali sebagai Ummu Habibah yang berada di Habsyah dan mempunyai seorang anak yang bernama Habibah ditinggalkan oleh suami kerana suaminya memeluk agama Kristian di tempat yang jauh daripada Madinah, di tempat yang jauh daripada Mekah, keseorangan, tidak mempunyai peluang untuk meminta bantuan, tetapi kerana keikhlasannya dalam agama Allah, lalu dia dijaga, akhirnya berjaya melalui ujian-ujian getir dalam kehidupannya sebagai seorang muslimah. Ana menyeru kepada pemuda-pemuda yang di dalamnya mempunyai jiwa yang cintakan Islam untuk sentiasa memperbaharui niat, untuk sentiasa mengikhlaskan diri ketika kita melaksanakan agenda perjuangan ini untuk menegakkan Islam. Ikhlas bukan satu perkataan yang hanya berjalan di bibir, tetapi ikhlas menuntut hati kita untuk melaksanakan tiap-tiap kerja perjuangan ini dengan bermatlamatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita akan diuji dengan kesusahan. Kita dalam fasa akan diuji dengan kesenangan. Kalau sahabat-sahabat perasan, beberapa minggu ni telah terucap daripada pimpinan-pimpinan peringkat pusat dan peringkat negeri tentang betapa hampirnya faham untuk didakbir oleh PAS, tentang betapa dekatnya kemenangan Islam dipaham, tentang betapa PAS perlu bersedia menjadi sebuah kerajaan selepas PRU yang ke-15. Artinya kita berada dalam ujian, fasa-fasa ujian kesenangan. Di sinilah kita bakal diuji dengan ujian yang lebih besar, kerana di sana akan terhidang pangkat, di sana akan terhidang kemegahan-kemegahan, di sana akan terhidang harta yang berlambak-lambak yang akan diuruskan oleh kita. Sahabat-sahabat rahmati Allah, Iblis mengaku di hadapan Allah mereka tidak mampu menyesatkan hamba-hamba Allah yang bersifat ikhlas dalam perjuangan mereka. Maka anda menyeru kepada pemuda, ikhlaskan diri, ikhlaskan niat. Kita berada hampir-hampir di garisan permulaan untuk berjuang di dalam keadaan kita menang sebagai sebuah parti pemerintah. Sahabat-sahabat rahmati Allah, bercakap mengenai pemerintahan, ia merupakan sesuatu yang sangat menggusarkan anak. Akhir-akhir ini anak mengalami dissociate identity disorder.
Dissociate identity disorder memberi maksud seseorang yang mempunyai dua perwatakan yang sangat berbeza, yang kadang-kadang salah satu daripada wataknya akan bertembung dengan watak yang satu lagi. Ana ni bermula daripada umur 30 tahun. Ana mengajar kitab tauhid, ana mengajar kitab tasawuf. Hidup ana ketika itu telah menjurus kepada keilmuan, telah menjurus kepada sifat-sifat, walaupun kita bukan tok guru, walaupun kita bukan ulama, tapi pemakaian, cara percakapan, cara berfikir telah pun menjurus ke sana. Sehinggalah tiba-tiba kita ditaklifkan dengan jawatan ketua pemuda yang memerlukan kepada perwatakan yang lebih muda, memerlukan kepada suasana yang lebih mendekati orang muda. Akhirnya dia menyebabkan dissociate identity disorder. Apabila sahabat-sahabat mula membicarakan tentang kemenangan, siapa yang nak mengisi kemenangan? Anda bertanya kepada perasmi kita, bagaimana sukarnya negeri Kedah mengisi kemenangan? Ada jawatan-jawatan yang memerlukan kepada kepakaran yang kita mengakui di Pahang kita tidak mempunyai kepakaran sehebat itu. Ada jawatan-jawatan yang memerlukan kepada tenaga-tenaga yang perlu berhenti daripada kerja mereka untuk mengisi kekosongan, yang perlu balik daripada negeri luar untuk berkhidmat di dalam negeri Pahang, yang mana kita masih lagi tidak mempunyai kekuatan sekuat itu. Apabila setiap kali kita memanggil untuk mengumpulkan pemuda-pemuda sama ada di peringkat kawasan dan negeri, kita masih lagi menerima tindak balas, respon yang sangat kurang, menunjukkan kayu ukur kita berada dalam keadaan yang sangat lemah. Tetapi kemenangan semakin hampir tiba. Sama ada kita menang dalam keadaan kita tidak bersedia, atau kita menang dalam keadaan kita bersedia, maka kemenangan akan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika itu, ana menyeru anak-anak muda untuk duduk di barisan hadapan membantu pentadbiran negeri Pahang, kerana kitalah yang menjadi benteng hadapan kepada perjuangan ini. Kita menghadapi kaum yang berbeza-beza dengan agama yang berbeza-beza. Malaysia merupakan satu negara yang multiracial. Kita perlu memahami tentang bagaimana Islam itu bersifat dengan keanjalan pada tahap yang paling maksimum, kerana kita nak menyatakan dan nak membuktikan bahawa Islam memang betul-betul mampu untuk memerintah satu masyarakat majmuk. Kita dengar tentang sejarah Jerusalem, satu negara yang diperintah oleh orang Islam yang di dalamnya ada Kristian dan Yahudi, dan kerajaan itu berjaya bertahan selama hampir 500 tahun tanpa ada permasalahan. Itu sejarah. Kita dengar tentang teori-teori tentang kemampuan Islam untuk menangani permasalahan-permasalahan di antara manusia. Itu teori. Kita belum lagi berhadapan dengan praktikal bagaimana memerintah sebuah negara dan sebuah negeri yang di dalamnya mempunyai kaum yang ramai. Sahabat-sahabat rahmati Allah, Lee Kuan Yew pernah datang bertemu dengan almarhum Tuan Guru Ni Aziz, berdialog dan bertanyakan pelbagai permasalahan tentang masyarakat bukan Islam yang ditadbir oleh Tok Guru di Kelantan. Cerita ni disampaikan di himpunan 20K oleh Datuk Ni Ammar. Dan ana mengharapkan sahabat-sahabat yang telah mendengar, simpan baik-baik di dalam minda tentang jawapan yang disebut oleh Datuk Ni Ammar. Apabila ditanya kepada almarhum Tok Guru Ni Aziz tentang kalau Malaysia menang, kalau PAS menang di Malaysia, apa nasib
pengundi-pengundi Cina, apa nasib orang bukan Islam di Malaysia? Kata Datuk Nik Amar, kalau soalan tu ditanya kepada diri dia, dia tidak mempunyai jawapan. Tapi ini ilham daripada Allah. Maka kata Tok Guru Nik Aziz, kita akan buat seperti mana kita buat kepada kaum Cina dan kaum bukan Islam di Kelantan. Hari ini, Harian Badan Perhubungan PAS Negeri Pahang berkumpul di Kelantan, bertemu dengan Kerajaan Negeri Kelantan. Ana sepatutnya menjadi salah seorang yang pergi bersama mereka, tetapi oleh kerana di sini ada muktamar, maka harian memutuskan ana perlu berada di sini. Pemuda digantikan dengan Dr. Muntaqim, salah seorang tenaga muda yang aktif di dalam Dewan Pemuda PAS Negeri Pahang. Kita mengharapkan pertemuan mereka dengan Kerajaan Kelantan membuahkan hasil yang baik untuk menjadi panduan dan bekalan kita andai kata kita memerintah Pahang selepas PRU yang ke-15. Sahabat-sahabat rahmati Allah, Perang Tabuk berlaku ketika Islam memerintah Madinah. Dalam Perang Tabuk membuktikan apabila Islam telah menjadi satu kuasa yang memerintah, bukanlah bermakna umat Islam boleh berpeluk tubuh daripada terus menyatakan dan terus berdakwah kepada orang bukan Islam. Pengorbanan yang dilakukan oleh umat Islam ketika mereka ni diuji dengan kemarau. Pentadbiran Madinah pada ketika itu tidak mempunyai kewangan yang cukup, tetapi perlu untuk berperang. Maka pengorbanan daripada sahabat-sahabat yang tidak menduduki pemerintahan, yang tidak menduduki kerusi pemerintahan, ditagih untuk mereka ni sentiasa memberikan apa yang mereka ada. Pangkat mereka, harta mereka, masa mereka diberikan kepada Islam. Anda mengharapkan sahabat-sahabat, pada waktu kita belum menang ni, untuk bergerak di tempat masing-masing, untuk mendalami kaedah dakwah, untuk mendekati segmen anak muda, untuk bergerak dan juga menyatakan dan menyampaikan tentang Islam, untuk mempengaruhi mereka supaya mengundi kita, memberikan sokongan kepada kita. Sahabat-sahabat tidak boleh hanya mengharapkan kepada Dewan Pemuda PAS Negeri Pahang yang terdiri daripada mereka-mereka yang tidaklah sekuat mana, yang seringkali memikirkan tentang betapa mereka tidak mampu untuk melaksanakan tanggungjawab ni. Tetapi kerana tidak ada jalan lain selain daripada tugas ni perlu dilaksanakan, maka inilah muka-muka pemuda-pemuda yang sanggup untuk mengemban tugas ni. Maka bantulah mereka, bantulah kami untuk menggerakkan Islam, menggerakkan tenaga, menggerakkan perjuangan ini di peringkat masing-masing. Sahabat-sahabat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara perkara yang sangat menggerunkan pada hari ini apabila orang Islam hilang identiti. Festival Bon Odori yang mendapat sambutan daripada orang Islam, Festival Oktoberfest yang asalnya daripada Jerman, akhirnya mendapat sambutan di negara Malaysia dan juga mendapat sambutan daripada sebahagian orang Islam. Orang Islam lebih cenderung dan lebih suka untuk mengikut apa saja yang dibawa oleh Barat, memandang serong dan memandang rendah tentang apa saja yang dibawa oleh Islam. Dalam keadaan kita cuba untuk menyerlahkan keindahan Islam, untuk memperlihatkan kehebatan Islam dan kemampuan Islam, kita ditentang oleh orang Islam yang jahil dengan agama sendiri. Sahabat-sahabat rahmati Allah, anda rasa tidak ada perkara yang lebih perik daripada apabila kita ditentang oleh orang Islam sendiri. Kita lihat bagaimana
ketika satu forum LGBT dilakukan di salah sebuah universiti yang ada di negara kita, yang dibentangkan kepada pelajar-pelajar jurusan agama, tetapi ditentang oleh pelajar-pelajar jurusan agama. Seolah-olah mereka mengakui perkara ni dan mereka tidak bersetuju untuk perkara ni ditentang. LGBT telah menjadi salah satu daripada golongan yang hidup di antara kita. Dan mereka ni Muslim. Sahabat-sahabat rahmati Allah, dengan segala fenomena yang menakutkan ni, maka tidak ada jalan lain selain daripada kita perlu mendalami agama kita sendiri. Anda menyeru kepada pemuda-pemuda supaya melengkapkan diri dengan ilmu, kerana perjuangan ini tidak boleh dibina atas dasar semangat semata-mata. Bukti-bukti yang telah pun kita lihat dalam kerajaan-kerajaan yang ditakbir oleh PAS, seperti yang diceritakan oleh Prasmi, apa yang berlaku di Kedah. Dan kalau sahabat-sahabat masih tidak menerima berita tentang pencapaian negeri Terengganu berjaya membayar keseluruhan hutang negeri yang telah pun ditinggalkan oleh UMNO ketika mereka memerintah sebanyak 472 juta ringgit kepada kerajaan pusat. Ini satu kejayaan yang tidak pernah dilaksanakan oleh mana-mana parti lain yang memerintah. Tetapi kemampuan PAS untuk memerintah terbukti di beberapa negeri yang telah pun kita menangi. Cuma kemampuan ini tak sampai kepada masyarakat. Kemampuan ini tidak berjaya dibicarakan oleh orang ramai. Dia tidak menjadi isu besar pun. Bahkan ramai orang tidak mengetahui tentang perkara ini. Kita bukan tidak melaksanakan kerja untuk like dan share page-page pimpinan. Tetapi kita juga perlu ingat, di Malaysia ni, pemilik kepada Facebook adalah salah seorang daripada pimpinan DAP. Sahabat-sahabat rahmati Allah, ini adalah kekangan-kekangan yang terpaksa kita hadapi. Yang dengan keikhlasan, maka sahabat-sahabat rahmati Allah, walaupun mungkin mereka ni mampu mengekang kita, tapi mereka tidak mampu mengekang kemenangan Islam. Kita sedang membicarakan tentang slogan PAS Teraju Pahang. Apa makna pada slogan PAS Teraju Pahang? PAS Teraju Pahang memberi maksud kita bukan mencari lawan, tetapi kita nak menjadi parti yang menyatukan sebanyak-banyaknya parti lain yang tidak bersifat ekstremis dan tidak bersifat liberal. Oleh itu, pemuda PAS perlu berjiwa besar untuk memaafkan kawan-kawan kita daripada parti lain. Pemuda PAS kena seringkali membuka tangan mereka untuk berdamai. Pemuda PAS perlu bijak mencatur politik. Kita ada Bersatu, kita ada UMNO, yang kedua-duanya berbalah. Kita menjadi orang tengah untuk menyelesaikan isu di antara mereka. Meneraju Pahang bukan bermakna kita nak mencapai 2/3 kursi di Pahang. Seperti mana yang sentiasa disebut oleh UMNO Barisan Nasional, mereka nak kembalikan kestabilan politik dengan makna mereka nak menguasai lebih daripada 2/3 kerusi di Parlimen. Menstabilkan politik bukan bermakna menguasai banyak kursi. Menstabilkan politik adalah bermakna kita mampu mentadbir dengan kawan-kawan yang lain dalam suasana yang harmoni. Berlawannya pada pilihan raya, tetapi habis pilihan raya, maka semua wakil rakyat bersatu padu, mencurah keringat, mencurah pemikiran untuk membangunkan negeri dan membangunkan negara. Maka ini yang dikatakan kestabilan politik yang ingin dibawa oleh PAS. Sahabat-sahabat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada banyak perkara yang disebutkan oleh Prasmi yang nak kira perkara itu tidak perlu diulang. Tetapi yang perlu adalah untuk menjentik semangat yang ada dalam jiwa kita. Maka sahabat-sahabat rahmati Allah, jiwa yang sedang tidur,
Bangun! Jiwa yang lemah, bangun! Jiwa yang masih diulit mimpi, bangun! Kita hampir kepada kemenangan, tetapi kita masih belum bergerak untuk mencapai kemenangan. Anak kira ini jeritan kali kedua setelah jeritan kali pertama pada Muktamar PAS yang lepas. Jeritan itu bukan untuk memarahi, tetapi membangkitkan semangat dalam jiwa antum untuk kembali ke kawasan, menguasai pengundi muda, menguasai orang muda, mengajak mereka bersama kita. Menang atau kalah bukan urusan kita, tetapi ia urusan Allah. Cuma Allah Ta'ala nak melihat bagaimana usaha kita untuk memastikan agama ini tetap mulia dan agama ini tetap tinggi pada diri kita. Dan pada masa ini, maka ana berpesan kepada sahabat-sahabat, hari esok, hari yang ke-10 pada bulan Muharram, ana seru kepada semua pemuda untuk berpuasa pada hari esok. Bukan kerana fadilatnya, bukan kerana apa yang ditawarkan, tetapi kerana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuasai ilmu Islam. Orang Islam, pemuda PAS, tak boleh malas daripada mendalami ilmu agama. Kerana kata ulama, seorang da'i perlu menguasai ilmu yang paling luas. Ilmu yang paling luas adalah ilmu berkenaan dengan Islam, dan ilmu yang menyebabkan seseorang itu meyakini bahwasanya akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Tetapi di dalam hati orang yang mempunyai iman dan mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya jadilah ahli ibadah pada waktu malam. Bangkitlah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kekuatan bagi seorang hamba jika Allah Ta'ala tidak menyertakan kekuatannya dalam gerak kerja kita. Maka tiap-tiap pemuda PAS perlu bangun pada 2/3, 1/3 malam yang terakhir, bermunajat, berdoa kepada Allah, mewajibkan diri pada setiap malam 2 rakaat solat hajat untuk kemenangan Islam di atas muka dunia. Dan beramallah dengan puasa sunat, kerana itu merupakan, kerana puasa sunat merupakan nukleus yang akan memberi semangat dan kekuatan sebagai orang Islam. Maka dengan 3 pesanan ni, anak kira berakhirlah muktamar kita pada hari ini. Sahabat-sahabat melihat beberapa kelemahan yang mungkin berlaku di atas pentas ni. Tetapi sahabat-sahabat juga tidak boleh menidakkan tentang betapa pemuda PAS Negeri Pahang berada dalam fasa yang sangat sibuk untuk beberapa minggu kebelakang ini. Ana mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada sahabat ana, saudara Zahir dan juga kuncu-kuncunya, berjaya untuk melaksanakan program pada hari ini. Walaupun semua sahabat-sahabat dalam Dewan Pemuda PAS Negeri Pahang memahami beliau sangat kekurangan pada sudut bantuan daripada Dewan Pemuda PAS Negeri Pahang sendiri. Kerana dalam masa yang sama kita telah pun membentuk jawatan kuasa untuk asalnya himpunan besar pada hari semalam. 6 Ogos merupakan hari besar Dewan Pemuda PAS Negeri Pahang dengan karnival dan ditutup pada sebelah malamnya dengan perhimpunan jentera. Tetapi pada saat-saat akhir, apabila PAS Badan Perhubungan PAS Negeri Pahang memilih tarikh yang hampir untuk melaksanakan himpunan 20K, ketika kita telah menyusun hampir 90% daripada gerak kerja untuk melaksanakan karnival tersebut, kita terpaksa membatalkannya untuk memberikan seluruh fokus membantu Badan Perhubungan PAS Negeri Pahang menjayakan himpunan 20K. Dan pada ketika kalut malut tersebut, maka Zahir dengan sahabat-sahabatnya lah
yang telah bertukus lumus untuk menjayakan muktamar. Maka sahabat-sahabat rahmati Allah, satu takbir untuk Zahir dan sahabat-sahabatnya. Takbir! Pujian ni bukan untuk mengangkat dirinya, tapi pujian ni untuk memberitahu kepada sahabat-sahabat yang rahmati Allah tentang banyaknya kerja di sini, tentang keikhlasan Zahir dengan Allah, maka diselesaikan dengan Allah lah. InsyaAllah, kalau ada rezeki, tak lama lagi kita akan bertemu dalam keadaan kita sebuah kerajaan. Bukan sesuatu yang perlu dibanggakan, tetapi bersedialah untuk berkorban lebih daripada apa yang telah kita beri pada hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.